bergerak-gerak suatu berzikir itu dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada nas yang sahih pun seperti itu. Ini soal kaifiyah berzikir. Kemudian ada lagi yang berzikir suara dia terlalu keras. Allah ajar dalam Al-Quran bagaimana kita berzikir. Allah sebut dalam Al-Quran, qul Allaha awir rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari tengok Abu Bakar dan Umar sedang berzikir di dalam masjid. Abu Bakar berzikir secara perlahan, tak dengar suara. Dan Umar sebagaimana yang kita tahu, suara dia agak keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, wahai Umar, kenapa suara kamu keras sangat, kuat sangat? Umar kata, aku nak halau syaitan daripada ganggu aku dengan berzikir. Nabi tanya Abu Bakar, pasal apa kamu sampai tak dengar suara? Abu Bakar kata, aku khusyuk dan malu kepada Allah sebab itu suara aku rendah. Nabi kata kepada Umar, Umar, pelan sikit suara. Abu Bakar, angkat sikit suara. Dan ini mendapati firman Allah Subhanahu wa taala dari qul Allaha awir rahman. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah, mintalah daripada Allah atau daripada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Ayyamma tad'u falahu asmaul husna. Macam mana pun kamu minta, dia ada asmaul husna. Ya, wala tajhar bi salat. Jangan angkat suara waktu berzikir berdoa itu terlalu tinggi. Wala tukhafit biha, dan jangan pula terlalu rendah. Wabtaghi baina dzalika sabila. Ambil jalan pertengahan di antara tinggi dan rendah. Tuan-tuan dan puan muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita sebut soal zikir seperti ini, zikir ni hampir kesemuanya kaedah, kaifiat, kalimah yang Nabi dah sebut. Saya fikir tak lazim kita nak buat semua. Apatah lagi nak ikut ada orang cipta yang lain. Saya pernah dulu ada orang ajar zaman mencari malam dan jemban. Kadang-kadang tuan-tuan minta maaf lah kita sikit. Semua orang pernah melalui zaman dia tak berapa cerita. Tapi pengalaman itu bagus, mengajar. Bila saya sebut soal selawat tadi, sebenarnya orang-orang yang suka mereka selawat ni banyak selawat orang. Antara yang pernah saya ikut dulu dapat ijazah ulama kitab Dalailul Khairat. Tak pernah dengar? Dalailul Khairat di tempat dulu. Tempat. Semua dalam itu selawat kepada Nabi. Tapi tak ada sumber daripada hadis. Dia hanya rekaan seorang manusia. Nak ambil pun pula bukan mudah, bersyarat. Sedangkan kita masuk Islam pun tak ada syarat. Semayang pun tak ada syarat. Baca Quran pun tak ada syarat. Tapi nak ambil selawat ni ada syarat. Puasa 7 hari. Kalau puasa 7 hari pun taklah berat sangat. Puasa putih. Bukan saumul bid hari 14, 15, 16 tu. Bukan puasa tengah bulan tu. Puasa putih, jadi maksudnya puasa, bila buka puasa tak boleh ambil binatang yang berdarah. Jadi vegetarian, makan nasi, makan sayur saja, makan buah. Ikan tak boleh, ayam tak boleh, daging tak boleh. Puasa macam ni ada tak dalam syariat? Siapa yang beramal vegetarian dalam puasa? Orang hidup, orang muda. Kita tengok bagaimana musuh itu menusuk masuk puasa 7 hari. Bukan sekadar puasa 7 hari, tiap-tiap hari kena khatam yang kembali menjadi 7 kali. Memang 6 jam, 7 jam nak habis.
Bila dah lepas 7 hari itu baru dapat ijazah. Boleh beramal dengan selawat-selawat. Tapi lama-lama Allah suruh kita fikir. Allah suruh kita. Saya ingat 2 bulan, 3 bulan lepas tu saya fikir balik. Kerana duk sibuk baca benda ni saya tak dapat baca Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran itu Rasulullah SAW sudah bagi jaminan kepada kita. Setiap satu huruf itu 10 darjat. Yang ni Nabi bagi tak jaminan dapat pahala? Mungkin ada orang kata, takkan nak dapat pahala tu, kita punya Nabi. Tapi soal apakah dalam perkara ini ada ruang untuk akal? Sebab ia membabitkan soal ibadat. Bila soal ibadat, ia mesti bergantung kepada nas daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita sebut soal zikir tadi, saya nak baca lagi beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Yang menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa min al-kalami arba'an. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih daripada perkataan itu 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Perkataan-perkataan yang baik bila kita sebut pahala didapatkan. Nabi sebut apa bentuk ganjaran? Faman qala subhanallah kutibat lahu 20 hasanah wa quttat anhu 20 sayyi'ah. Sesiapa yang menyebut subhanallah dituliskan untuk dia 20 kebaikan dan dihapuskan daripada dia 20 kebaikan. Ya. Sesiapa yang menyebut man qala Allahu akbar misla dzalik. Siapa sebut Allahu akbar pun begitu juga. Wa man qala la ilaha illallah misla dzalik. Siapa sebut la ilaha illallah pun dapat begitu juga. Wa man qala alhamdulillah misla dzalik. Siapa sebut alhamdulillah pun begitu juga. Ya. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutibat lahu 30 hasanah wa huttat anhu 30 sayyi'ah. Siapa yang sebut alhamdulillahi rabbil alamin, itu 30 kebaikan dihapuskan betul. Ya. Ini perkataan yang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan zikir. Ya. Saya dah sebut sebahagian kaedah untuk kita berzikir tadi, iaitu janganlah suara terlalu tinggi dan jangan pula suara terlalu rendah. Perkara seterusnya, apabila kita berzikir, ya, kita kena perhatikan ungkapan zikir kita. Ini kadang-kadang lepas solat kita berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Hitung tu tak sampai 60 second.